yang mana terlindungnya cahaya matahari ini dikenali sebagai gerhana matahari, iaitu bulan berada di antara bumi dan matahari. Jadi di antara bumi dan matahari, bulan berada di tengah-tengah, yang mana bulan melindungi cahaya matahari daripada sampai ke bumi. Hal ini berlaku dalam keadaan matahari, bumi dan bulan berada di dalam keadaan kedudukan yang sejajar, yakni selari. Yang mana cahaya matahari tidak sampai ke bumi sebahagiannya atau keseluruhannya, yang mana dihalang oleh dihalang oleh bulan yang berada di tengah-tengah. Kemudian yang kedua ialah khusuf, juga diambil daripada perkataan bahasa Arab yang mutlak digunakan untuk lindungan cahaya bulan. Lindungan cahaya bulan secara juzuknya, yakni sebahagiannya ataupun keseluruhannya, yang juga dikenali sebagai gerhana bulan, iaitu bumi berada di antara bulan dan matahari, serta ketiga-tiga bumi, matahari dan bulan ini berada dalam kedudukan yang sejajar, yakni selari, yang mana cahaya matahari yang menerangi bulan itu tidak sampai ke bulan, yang mana dilindungi oleh bumi. Kemudian ramai ulama yang menyatakan bahawa kedua-dua kalimah ini boleh digunakan untuk kedua-dua fenomena ini, sama ada gerhana bulan ataupun gerhana matahari. Kita masuk kepada hukum solat sunat gerhana. Ulama telah sepakat bahawa apabila berlakunya kedua-dua fenomena ini, sama ada gerhana matahari ataupun gerhana bulan, maka kita disunatkan untuk mengerjakan solat sunat gerhana. Ianya dilakukan sama ada bagi orang yang bermukim ataupun bermusafir, sama ada merdeka ataupun hamba, lelaki ataupun perempuan, tua ataupun muda, dan dilaksanakan sama ada secara berjamaah ataupun bersendirian. Solat sunat gerhana ini boleh dilakukan di mana-mana sahaja, sama ada di rumah, di musola, di surau ataupun di masjid. Walau bagaimanapun, yang lebih afdalnya dilakukan secara berjamaah di masjid, yang mana masjid tersebut didirikan solat Jumaat padanya. Kemudian selesai solat sunat gerhana tersebut, maka diikuti pula dengan dua khutbah gerhana, yang mana dua khutbah gerhana ini seperti mana sama dilakukan seperti solat sunat dua hari raya. Jadi hukum sunat yang dijelaskan di sini adalah sunat muakkad. Solat sunat muakkad, iaitu solat sunat yang sangat dituntut untuk dilaksanakan dan digalakkan. Fenomena gerhana telah berlaku pada zaman Rasulullah SAW, dimulai dengan gerhana matahari, iaitu berlaku pada tahun yang kedua Hijrah, yang mana telah disyariatkan padanya solat gerhana matahari. Dan manakala gerhana bulan pula berlaku pada tahun kelima Hijrah, yang mana padanya disyariatkan solat sunat gerhana bulan. Di antara tujuan solat ini disyariatkan adalah supaya orang Islam kembali dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihindarkan daripada segala bala dan dikembalikan cahaya, yakni cahaya bulan ataupun cahaya matahari. Solat sunat gerhana hanya dilakukan di tempat berlakunya gerhana. Jika saudara kita di suatu tempat seperti Afrika Utara mengetahui ramalan akan berlakunya gerhana matahari ataupun bulan, tetapi gerhana tersebut tidak berlaku di Malaysia, maka umat Islam di Malaysia tidak disunatkan untuk melakukan solat sunat gerhana tersebut. Kemudian kita masuk pula kepada dalil pensyariatan. Dalil pensyariatan gerhana matahari ataupun gerhana bulan ini. Hal ini berdasarkan daripada hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim seperti berikut, yang berbunyi, haddatsana Qutaibah bin Sa'id an Malik bin Anas an Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah, haddatsana Abu Bakar bin Abi Shaybah wal lafz